Legenda menceritakan bahawa pada zaman dahulu kala, Angkatan Tentera dari Jawa menyerang Minangkabau. Kerana tiada satu pihak pun yang memenangi peperangan ini, maka kedua-dua pihak Jawa dan Minangkabau bersetuju kalau menang peperangan ini hendaklah diputuskan oleh perlagaan kerbau. Pihak Jawa memilih seekor kerbau yang besar dan kuat. Pihak Minangkabau sebaliknya memilih seekor anak kerbau yang belum lagi bercerai susu dan mereka memisahkan anak kerbau ini dengan ibunya sehingga ia kelaparan. Kerana anak kerbau ini belum tumbuh tanduk, maka orang Minangkabau mengikat pisau di kepalanya. Semasa pertarungan, anak kerbau ini begitu kuat hendak menyusu sehingga apabila ia berhadapan dengan kerbau jantan yang garang itu, ia menerpa dan berkali-kali menyondol-yondol perut kerbau jantan itu untuk mencari puting susu itu, dengan itu menikam-nikam binatang yang lebih besar lalu mati. Sempena peristiwa ganjil itu jadi kata Minangkabau atau kerbau yang menang dalam bahasa Melayunya. Merantau merupakan tradisi di dalam suku Minangkabau. Adat ini melibatkan seorang lelaki dari suku Minangkabau yang menggembara ke merata tempat sebagai satu lambang kebudayaan untuk menjadi lelaki yang lengkap bersedia. Budaya ini membuka satu jalan untuk para jejaka untuk mencari pengalaman dan pekerjaan di luar kawasan perkampungan mereka. Dalam situasi ini, Nazril ingin merantau ke UK tetapi dihalang oleh rakannya Arbi yang tidak mengamal tradisi tersebut. Nazril menjelaskan kepada Arbi tentang sebab mengapa dia perlu melakukannya. Arbi akhirnya akur dan mereka memeluk antara satu sama lain sebelum Nazril berangkat untuk memulakan langkahnya untuk merantau. Bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau adalah suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh suku Minangkabau yang berasal dari wilayah dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat. Melalui masyarakat bersuku Minangkabau, bahasa ini juga dituturkan di beberapa tempat di Malaysia, terutamanya di Negeri Sembilan dan sebahagian di Melaka, serta tempat lain di Indonesia, terutamanya di Sumatera Barat dan sebahagian di Aceh dan juga Riau. Hari ini, marilah kita mempelajari bahasa Minangkabau bersama Cikgu Tan. Yang pertama, selamat pagi. Dalam bahasa Minang, selamat pagi. Yang kedua, apa khabar? Dalam bahasa Minang, apa khabar? Yang ketiga, di mana? Dalam bahasa Minang, di ma. Yang keempat, sedap. Dalam bahasa Minang, lama. Yang kelima, ke mana? Dalam bahasa Minang, kamak. Senang je. Bahri mempunyai seorang anak lelaki bernama Muiz yang merancang untuk berkahwin. Bahri memanggil anaknya Muiz untuk memberikan nasihat tentang adat perkahwinan kaum Minang. Muiz menyahut panggilan bapanya. Bahri menyuruh anaknya duduk untuk bercakap sedikit dengannya. Bahri menerangkan bahawa Muiz tidak dibenarkan balik mengikut isterinya selepas akad nikah. Bahri menjelaskan lagi bahawa ini dinamakan Manjapuik Marapulai, adat yang terpenting dalam perkahwinan orang Minang. Adat ini menuntut keluarga isteri untuk menjemput suami di rumahnya dengan membawa 3 perkara. Pertama, tepak sirih tanda beradat. Kedua, pakaian pengantin yang lengkap dari kepala sehingga kaki. Ketiga, nasi kuning serta singgang ayam, lauk pauk dan kuih muih sebagai buah tangan. Muiz memahami penerangan bapanya dan akur dengan adat kaumnya.
Mengikut kajian, reka bentuk rumah orang meningkat Sumatera Barat banyak dipengaruhi oleh alam semula jadi. Rumah-rumah ini berbeza dengan rumah tradisional kumpulan etnik lain. Kelihatan seperti tanduk kerbau atau bumbung bergonjong dengan reka bentuk bumbung cekung. Terdapat dua jenis reka bentuk rumah di Minangkabau, Sumatera Barat. Mereka ialah Koto Piliang dan Bodi Kaniago. Rumah Koto Piliang dipanggil Sintijau Laut atau Arah Laut, manakala rumah Bodi Kaniago Minangkabau dipanggil Rumah Gadang atau Rumah Besar. Kebezaan antara rumah Koto Piliang dan Bodi Kaniago boleh dilihat dari anjung di sebelah rumah. Rumah Koto Piliang, rumah Bodi Kaniago tidak mempunyai balkoni dan ketinggian keseluruhan lantai adalah sama. Perbezaan ini datang daripada sistem pemerintahan yang diamalkan oleh pemimpin kedua-dua sistem adat. Koto Piliang diketuai oleh Dato' Ketemenggungan, seorang birokrat, manakala orang Bodi Kaniago diketuai oleh Dato' Bupati yang mengamalkan demokrasi. Akhirnya, tingkat yang sama bagi rumah Bodi Kaniago mewakili pemimpin dan rakyatnya yang mempunyai status yang sama, manakala ketinggian yang berbeza dari tingkat rumah Kota Piliang mewakili orang yang berhierarki. Terdapat peraturan mengenai posisi duduk, iaitu lelaki akan duduk bersila dan perempuan akan duduk dengan cara bersimpuk. Ketika makan, seseorang harus mengambil nasi serta lauk pauk dengan jumlah secukupnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu, nasi dilemparkan ke mulut dalam jarak dekat. Sementara itu, tangan kiri berfungsi menambung makanan yang berceceran dari mulut supaya makanan yang jatuh ke dalam badan dan tentunya juga untuk menghargai peserta lainnya.